Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Dan taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasul Allah, dan awaslah, janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling, enggan menurut apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas nyata. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Wahai orang-orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah akan menguji kamu semasa kamu berihram dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu dan mudah terkena tikaman lembing-lembing kamu, supaya Allah ketahui wujudnya sesiapa yang takut kepadanya semasa ia tidak melihatnya, semasa ia tidak dilihat orang. Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram, dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya menggantinya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang disampaikan ke Kaabah untuk disembelih dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah suci, atau bayaran kafarah, iaitu memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa sebanyak bilangan cupak yang diberikan kepada orang miskin, supaya dapat ia merasai kesan yang buruk dari perbuatannya. Allah maafkan apa yang telah lalu, dan sesiapa yang mengulangi kesalahan itu, maka Allah akan menyiksanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berkuasa membalas dengan azab seksa. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatannya, dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dihimpunkan. Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan ibadat dan hal-hal hidup. Demikian juga bulan-bulan yang mulia, dan binatang-binatang korban, dan kalung-kalung binatang korban itu. Yang demikian itu supaya kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya Allah Maha berat azab siksanya kepada orang yang kufur dan derhaka, dan bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi orang yang mengerjakan suruhannya
dan meninggalkan larangannya. Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja. Dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Sesungguhnya perkara-perkara yang serupa itu pernah ditanyakan kepada Nabi mereka oleh suatu kaum dahulu sebelum kamu. Kemudian mereka menjadi kafir dengan sebab pertanyaan itu, kerana setelah diterangkan mereka tidak menerimanya. Allah tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah, tidak juga sa'ibah, tidak juga wasilah, dan tidak juga ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengadakan perkara dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, Al-Quran, dan kepada Rasulnya yang menyampaikannya, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya. Adakah mereka akan menurut juga sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk, taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu balasan apa yang kamu telah lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika ia mahu berwasiat, hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang lain yang bukan seagama dengan kamu. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut, kalau kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka sesudah selesai sembahyang. Kemudian mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat sesuatu harta benda, walaupun orang itu dari kaum kerabat, dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kerana jika kami menyembunyikannya, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sesudah bersumpah ada melakukan dosa kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu, maka hendaklah dua orang lain menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati lebih dekat, yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya.
Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu yang telah nyata berdusta. Dan kami tidak melampaui batas. Kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenarnya, atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah, yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya. Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Ingatlah hari kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasulnya lalu bertanya, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu dahulu ketika kamu menyampaikan seruan agama Allah? Rasul-rasul itu menjawab, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu. Pengetahuan yang tepat adalah tertentu bagimu. Kerana sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan segala perkara yang gaib. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibni Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, Jibril, iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil, dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca dan hikmat pengetahuan khasnya kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopat dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat. Lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada orang-orang Hawariyin, sahabat-sahabat karib Nabi Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah. Dan ingatlah ketika orang-orang Hawariyin berkata, wahai Isa ibni Maryam, dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Nabi Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami hanya ingin hendak makan dari hidangan itu untuk mengambil berkat dan supaya tenang tenteram hati kami, dan juga supaya kami ketahui dengan yakin bahawa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami, dan supaya menjadilah kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Isa ibni Maryam pun berdoalah ke hadrat Allah dengan berkata, ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit,
untuk menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkaulah jualah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada kamu. Kemudian sesiapa di antara kamu kufur, ingkar sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan azab sengsara yang tidak pernah aku seksakan seseorang pun dari sekalian makhluk. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibni Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah? Nabi Isa menjawab, maha suci engkau wahai Tuhan, tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kerana sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu sembahlah kamu akan Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah selama aku berada dalam kalangan mereka. Kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang menguasai keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman, inilah hari kiamat yang padanya orang-orang yang benar pada tutur kata dan amal perbuatan mendapat manfaat dari kebenaran mereka. Mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda akan mereka, dan mereka pula reda akan Dia. Itulah kejayaan yang amat besar. Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi, serta segala yang ada padanya. Dan Dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.